Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya turut mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar rang Undang-Undang Tenaga Boleh Baru 2010. Dan memang kalau kita lihat rang undang-undang ini untuk menggalakkan penggunaan tenaga boleh baru, dan memang satu dasar yang seharusnya kita menyokong 100%. Cuma kalau kita lihat dari segi perancangan bekalan tenaga di negara ini, kita lihat banyak perbincangan yang berlaku, khususnya di mana apabila kita kerajaan lancarkan skor dan dengan anggaran bahawa daripada Sarawak sahaja kemungkinan kita dapat 20,000 megawatt tenaga hidro yang bakal kita jana dan boleh digunakan. Akan tetapi setakat ini kita pernah melabur sebanyak 7.3 bilion ringgit untuk membina satu empangan bakun, di mana ribuan penduduk di situ kehilangan rumah mereka, dan satu kawasan hutan sebesar Singapura telah hilang, dan satu kawasan sebesar Singapura akan ditenggelami oleh air. Dan setakat ini kita lihat turbine yang akan jana elektrik itu, apabila elektrik itu dijana, tak pasti ke mana bekalan elektrik itu akan sampai. Nah, ini menunjukkan satu kepincangan dari segi rancangan gunaan elektrik. Nah, kalau kita lihat dasar-dasar yang sedia ada, di mana kerajaan menentukan 5% daripada bekalan elektrik daripada tenaga boleh baru. Dan kalau kita rujuk kepada laporan tahunan Tenaga Nasional Berhad, di mana setakat Ogos 2010 Tenaga Nasional Berhad telah menandatangani 27 Renewable Energy Power Purchase Agreement dengan untuk SRED, Small Renewable Energy Power Developer di Peninsula Malaysia, dengan kapasiti keseluruhan 153 megawatt, dan ini merupakan 1.7% kalau dibanding dengan sasaran 5%. Dan jelas bahawa dasar yang diumumkan tidak diikuti. Seharusnya kementerian harus mengkaji kenapa dasar ini tidak dicapai. Dan kalau kita lihat selepas rang undang-undang ini berkuat kuasa, saya rasa ini tidak akan menggalakkan penggunaan renewable energy, tetapi satu halangan kepada pengusaha-pengusaha. Kerana kita lihat apabila seseorang producer nak keluarkan renewable energy, dia terpaksa memohon satu lesen approval untuk fit in tarif daripada pihak yang berkuasa, dan seterusnya perlu bertanda tangan satu power purchase agreement dengan TNB ataupun SESCO di Sarawak. Dan selepas itu baru projek itu boleh berjalan. Ini mungkin boleh guna pakai untuk peniaga-peniaga besar, kapital besar, tetapi untuk orang biasa, peniaga kecil, rumah ataupun kedai-kedai kecil yang mungkin berhasrat untuk pasang fotovoltaik panel, dan ini tidak membantu mereka kerana dari segi birokrasi, peniaga-peniaga ataupun pengusaha-pengusaha kecil-kecil ini tidak dapat faedah daripada rang undang-undang ini. Jadi saya rasa ini satu aspek yang harus dikaji. Kalau kita lihat dalam rang undang-undang ini juga mengenakan satu penalti yang begitu berat sekali sekiranya peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tidak dipatuhi, sehingga hukum RM500,000 ataupun dipenjara 3 tahun. Dan ini satu hukuman yang agak berat kalau ada sebarang deviation daripada apa yang ditetapkan oleh pihak berkuasa sedar. Datuk Yang Di-Pertua,
Bukan setakat itu, saya rasa kalau kita memaksa apabila lesen FIT ini diberikan kepada pengeluar yang tertentu dan distributor khususnya tenaga TNB dan juga SESCO terpaksa juga mengambil tenaga yang dijana oleh RE producer itu, dan ini akan memantut dari segi keupayaan mereka runding dengan RE producer dari segi power purchase agreement. Dan saya rasa dengan menguatkuasa rang undang-undang ini, kita juga lihat satu ketidakadilan yang begitu ketara berbanding dengan, kalau kita banding dengan RE producer dengan IPP yang sedia ada, di mana IPP yang sedia ada tidak tertakluk dengan rang undang-undang ini, tetapi untuk RE producer juga tertakluk kepada rang undang-undang ini. Saya cadangkan mungkin Menteri boleh mengkaji semula untuk memperbaiki rang undang-undang ini, khususnya yang pertama dari segi aspek-aspek renewable energy yang tidak termasuk dalam rang undang-undang ini, seperti mana yang pernah disebut sebelum ini, kuasa angin dan juga geothermal. Dan kita juga tahu bahawa jiran kita Indonesia memang menjadi pioneer dan leading negara yang memimpin dalam geothermal sebagai renewable energy, dan ini satu aspek yang sepatutnya kita look into. Dan kedua, saya cadangkan kalau kita sebenarnya boleh mencapai, silakan. Terima kasih Gopeng. Gopeng, saya ada satu kerisauan. Kalau kita tengok dalam skedul 2 itu, bila kita tengok kadar untuk tenaga yang boleh dibarui, ada berbeza. Jika untuk fotovolto itu sangat tinggi, RM1.20 ke lebih untuk tiap unit, berbanding dengan yang lain. Jadi adakah masalah di mana seorang penjana boleh cuba tipu kerajaan dengan mengadakan loji menjana ini dekat kilang dia beli daripada TNB dengan harga yang rendah, masukkan dalam penjana dia dan keluarkan dengan harga RM1.20. Jadi itu satu cara dia boleh, dengan bantuan daripada pegawai juga, dia boleh macam itu. Ada satu skim untuk menipu, di mana mereka memang dia keluarkan energi daripada fotovolto, tapi mungkin juga dia masukkan daripada grid nasional. Adakah itu satu masalah? Memang saya faham kalau rang undang-undang ini dikuat kuasa, mungkin yang mereka yang keluarkan elektrik melalui biomass misalnya, mereka akan guna tenaga daripada tenaga nasional berhad dan jualkan segala tenaga yang dijana melalui biomass itu kepada tenaga sendiri dengan harga tarif yang lebih. Dan ini sebenarnya menjadi satu keadaan yang contradictory dari segi tujuan rang undang-undang ini. Dan saya juga lihat apabila kita dalam rang undang-undang ini memang ada tarif yang berlainan untuk biogesim dan juga kalau solar, dan memang saya rasa ini satu perkara yang wajar kerana kita tahu kita seharusnya menggalakkan solar yang mempunyai potensi yang begitu besar sekali di Malaysia. Dan cuma kita mesti ada satu mekanisme di mana kita boleh memantau supaya salah guna kuasa ataupun penipuan ini tidak berlaku. Dan saya setuju dengan apa yang dicadangkan oleh Sungai Sipu, kita mesti memantau supaya penipuan ini tidak berlaku. Saya cuma nak cadangkan, selain daripada kuasa angin dan juga geothermal, kita juga seharusnya mengkaji semula dari segi rang undang-undang ini, di mana kita boleh mencapai matlamat yang sama tanpa penggubalan rang undang-undang ini.
kementerian boleh tetapkan satu sasaran untuk tenaga untuk memenuhi peratusan renewable energy dalam tahun 2020, misalnya 10%. Dan kedua, tubuhkan satu feed-in tarif seperti mana yang dicadangkan, dan feed-in tarif itu akan disubsidize melalui satu renewable energy fund seperti mana yang dicadangkan, dan renewable energy fund ini seharusnya datang daripada tenaga ataupun SESCO, dan mereka akan memantau penggunaan renewable energy fund ini, dan saya pasti dengan ada mekanisme ini salah guna kuasa ini akan dikurangkan, dan perkara yang berlaku antara RE producer dan tenaga akan berjalan melalui power purchase agreement, melalui satu mekanisme business decision, dan tidak perlu satu campur tangan daripada kerajaan. Dan saya rasa ini akan mengurangkan dari segi birokrasi dalam renewable energy, dan ini juga akan menggalakkan mungkin mereka yang pasang solar panel di rumah yang ada kelebihan tenaga boleh jual kepada tenaga dan SESCO. Mereka bangunan kilang-kilang yang pasang solar panel yang ada kelebihan tenaga pun boleh jual kepada TNB atau SESCO tanpa melalui satu permohonan kepada SEDA yang begitu rumit, yang begitu panjang proses. Dan mungkin kalau ada deviation daripada standard yang ditetapkan oleh SEDA, mungkin dikenakan hukuman dan denda. Jadi saya rasa dengan cadangan-cadangan sedemikian, saya harap Menteri dapat pertimbangkan cadangan saya. Sekian, terima kasih. Ya, Yang Amat Bakri.